wabarakatuh. Kumpulan kami akan membincangkan tentang teori motivasi daripada McClellan. David Clarence McClellan ialah seorang ahli psikologi Amerika dan terkenal dengan karyanya mengenai teori keperluan motivasi. Beliau menerbitkan beberapa karya antara tahun 1950-an dan 1990-an dan membangunkan sistem pemakaran baru iaitu yang dinamakan ujian persepsi tematik. Beliau juga dilahirkan pada tahun 1917 di Mount Vernon, New York, US dan pernah mendapat anugerah Guggenheim Fellowship untuk Sains Sosial Amerika Syarikat dan Kanada. McClellan mendapat pendidikan di Universiti Wesleyan dan memperoleh ijazah kedoktoran dalam psikologi eksperimen dari Yale pada tahun 1941. Pada tahun 1956, beliau berpindah ke Harvard dan pada masa itu telah menukar daripada bidang psikologi eksperimen kepada teori personaliti. Bidang yang beliau kekalkan sepanjang kerjayanya. Selepas bersara dari Harvard, pada tahun 1987, beliau juga ada menyertai Fakulti Jabatan Psikologi di Universiti Boston sebagai Profesor Pendidikan Psikologi, di mana beliau kekal sehingga kematiannya pada bulan Mac. Seterusnya, idea teorinya jelas relevan untuk tingkah laku organisasi sejak penerbitan The Achievement Society pada tahun 1961. Seterusnya, definisi teori yang diperkenalkan oleh McClellan ada beberapa definisi. Yang pertama, teori motivasi keperluan diperoleh McClellan mengatakan bahawa manusia mempunyai 3 jenis keperluan emosi iaitu pencapaian kuasa dan pertalian. Individu boleh mempunyai sebarang campuran keperluan ini. Motivasi dan tingkah laku mereka dibentuk oleh kekuatan dan gabungan keperluan khusus mereka. Seterusnya pula, beliau juga dikenali sebagai pengerusi Jabatan Perhubungan Sosial dari tahun 1962 hingga 1967. Penyelidikan McClellan juga menjangkau lebih daripada 5 dekad dan beliau juga ada menghasilkan badan instrumen seperti ujian data dan model teori motivasi serta pencapaian manusia yang berpengaruh. Akhir sekali, McClellan juga menjalankan penyelidikan ke atas personaliti dan juga kesedaran. Seterusnya pula, pada pandangan McClellan, semua motif dipelajari disusun dalam hierarki potensi untuk mempengaruhi tingkah laku yang berbeza dari individu ke individu. Apabila manusia berkembang, mereka dapat belajar untuk mengaitkan perasaan positif dan negatif dengan perkara tertentu yang berlaku kepada dan di sekeliling mereka. Oleh itu, situasi pencapaian seperti tugas yang mencabar mungkin menimbulkan perasaan seronok dan akhirnya seseorang mungkin dicirikan oleh motivasi pencapaian yang kuat. Seterusnya pula, McClellan pada tahun 1961 sehingga 1962 ada menyatakan ciri-ciri tertentu situasi yang disukai dan cenderung untuk mendapatkan pencapaian daripada orang yang mempunyai keperluan yang kuat untuk mencapai sesuatu pencapaian. Akhir sekali, sebagai tambahan kepada 3 ciri utama ini, McClellan mengemukakan 2 lagi aspek pencapaian situasi. Mereka membenarkan inovasi dan penyelesaian baru. Dengan itu, ia membolehkan rasa kepuasan yang lebih besar apabila penyelesaian itu dapat dibuat dan dicapai. Mereka juga memerlukan orientasi masa depan yang berbeza, berfikir ke hadapan dan perancangan dan apa yang disebut oleh McClellan sebagai jangkaan kemungkinan masa hadapan. Kupasan mengenai latar belakang teori iaitu sifat psikometrik dan analisis bagi motivasi. Salah satunya ialah motivasi pencapaian adalah berkaitan dengan prestasi yang dinilai iaitu hasil standard kecemerlangan dan persaingan. Takrifan terkini mengenai motivasi pencapaian ialah dorongan berterusan untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam setiap aktiviti. Dalam erti kata lain, iaitu satu bentuk motivasi yang memenuhi standard prestasi yang tinggi telah dicirikan oleh dorongan daya saing. Terdapat definisi tambahan bagi motivasi pencapaian adalah usaha individu yang semakin meningkat dalam semua aktiviti atau mengekalkannya dengan setinggi mungkin. Selain itu, aktiviti ini melibatkan tindakan yang mencerminkan kriteria kecemerlangan dan mengakibatkan kejayaan atau kegagalan. Seterusnya, pencapaian motivasi terdiri daripada pelbagai aspek, contohnya penilaian yang ringkas, anggaran, sebab, nilai piawaian, andaian dan pelbagai dan reaksi emosi yang mungkin tidak munasabah, cacat serta bercanggah. Terdapat 2 orang ahli dalam teori motivasi ini iaitu M.C. Slayland
dan Atkinson yang paling menonjol dalam mengkaji bab pencapaian motivasi tertumpu kepada proses kognitif individu yang melibatkan jangkaan atau yang dirasakan dalam hasil nilai sesuatu tindakan. Seterusnya, terdapat cara bagaimana keperluan individu mempengaruhi kesan motivasi mengenai teori keperluan oleh MC Celan. Terdapat kajian yang dijalankan tentang teori keperluan yang mendakwa bahawa pekerja bermotivasi apabila mereka memerlukan kuasa gabungan dan pencapaian yang diaktifkan. Setiap pekerja didorong terutama dalam keperluan utama dan mengalami akibat rangsangan yang berbeza sebagai ganjaran pada tahap yang berbeza. Teori keperluan juga telah ditawarkan oleh MC Celan dengan terdapat faktor motivasi dalaman yang jelas, terutama dibangunkan untuk tempat kerja dan faktor motivasi luaran. Memandangkan perkembangan baharu berkenaan persekitaran kerja dan metodologi pendekatan, matlamat keseluruhan kajian ini adalah untuk mengesahkan teori keperluan dengan kaedah saintifik saraf. Bagi memenuhi matlamat pengkaji, mereka memberi dua tujuan aspek. Pertama, dapat terokai sejauh mana ganjaran dalam pengurusan berbeza berkaitan dengan MC Celan yang berbeza. Bagaimana keperluan individu mempengaruhi kesan motivasi keperluan yang menghasilkan kesan ganjaran yang sama. Kedua, dapat mengkaji sama ada kesan ganjaran berbeza ini dipertingkatkan jika ia sepadan dengan pekerja perlukan. Seterusnya, motivasi pencapaian adalah pengembangan langsung kepada psikologi eksperimen. Tahap motivasi pencapaian seseorang boleh mempengaruhi tindak balas mereka dalam situasi yang berbeza. Mereka yang berusaha demi kecemerlangan dan kejayaan tanpa mengharapkan balasan memperoleh pencapaian yang tinggi. Dalam motivasi pencapaian itu achievement motivation by McClellan. Menurut McClellan lagi, motivasi pencapaian adalah berdasarkan keinginan untuk cemerlang. Seperti motif sosial lain, keperluan untuk pencapaian sebahagian besarnya dipelajari dan jelas dalam banyak bidang, seperti di sekolah, tempat kerja dan dalam sukan pertandingan. McClellan berpendapat bahawa keperluan kepada pencapaian ini adalah dominan dalam kecenderungan motif usahawan. Usahawan yang berjaya mempunyai keperluan yang tinggi kepada pencapaian dan keperluan yang rendah kepada kuasa. Kajian beliau juga mendapati bahawa ibu bapa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan motivasi pencapaian anak-anak mereka. Kanak-kanak yang mana pencapaian inisiatif dan daya saingnya dipupuk oleh ibu bapa cenderung untuk berkembang pada tahap yang tinggi dalam motivasi pencapaian ini. Sebaliknya, kanak-kanak yang tinggal jauh daripada ibu bapa atau diabaikan oleh ibu bapa dalam tempoh masa yang lama mungkin mempunyai tahap yang lebih rendah dalam motivasi pencapaian. Seterusnya, beberapa cubaan telah dibuat bagi memupuk motivasi ini dalam kalangan pelajar sekolah dan bagi memerhatikan kesan latihan itu kepada tindakan mereka di dalam dan di luar sekolah. Latihan motivasi ini mungkin berkesan dan mampu membantu pelajar untuk berfikir dengan lebih serius mengenai tabiat kerja dan merancang kerja yang sekalipun ia tidak mempunyai kesan yang ketara pada grade atau prestasi mereka. Dalam waktu yang sama, ia juga mampu menambah sedikit grade pada mereka yang mungkin berhenti sekolah dengan membantu mereka untuk memahami kepentingan memperoleh sedikit kejayaan di sekolah bagi memperoleh matlamat yang lebih baik. Daripada hasil kajian yang kami lakukan, kami telah memikirkan cadangan-cadangan yang boleh digunakan bagi mengaplikasi teori tersebut dalam kehidupan kita. Seperti mana yang diketahui, teori yang dikaji adalah teori motivasi keperluan. Teori ini sangat memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita sama ada dari segi pencapaian, kuasa maupun pencapaian. Pada masa yang sama, untuk mencapai tahap yang dimahukan oleh teori ini, ia juga memerlukan sokongan daripada pihak-pihak tertentu seperti guru, ibu bapa dan rakan-rakan. Oleh itu, kami sudah memikirkan cadangan yang boleh dipraktikkan oleh setiap pihak tersebut agar dapat mencapai tahap motivasi keperluan itu dengan sempurna. Yang pertama ialah cadangan untuk pihak ini.
Sebagai seorang guru, mereka mestilah sentiasa memberi dorongan kepada pelajar-pelajar untuk mengejar ilmu. Mereka tidak boleh mengabaikan seorang pelajar itu meskipun pelajar itu tidak berminat untuk belajar. Sebagai guru, mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan setiap pelajar mereka mendapat ilmu yang sama rata dan tiada pilih kasih antara pelajar supaya semua berasa selesa dan bersenang mereka belajar. Selain itu juga, mereka mestilah bijak dalam menarik minat pelajar dalam pembelajaran dengan berbagai cara seperti contoh memberi ganjaran kepada pelajar sekiranya semangat dalam pembelajaran. Oleh itu, pelajar akan lebih bersemangat dan bermotivasi dalam menuntut ilmu. Bukan itu saja, kita juga boleh menggunakan teknik didikan mengikut apa yang pelajar minat seperti belajar sambil bermain. Teknik ini terbukti berkesan untuk menarik minat para pelajar kerana cara ini dapat mengurangkan tekanan para pelajar terhadap pelajaran mereka. Yang kedua adalah bentuk pihak ilmu. Dua peristilah sentiasa mereka minat anak mereka dan motivasi diri anak mereka tidak menarik disebabkan oleh tekanan ini. Mereka tidak boleh memaksa anak mereka untuk meminati sesuatu untuk kemahiran mereka. Sebaliknya, mereka perlu mengenal pasti apa yang anak mereka minat dan setiap memberi dorongan yang positif kepada anak mereka dalam setiap apa yang dicuburi oleh mereka. Dan itu, sebagai ibu bapa, mereka mestilah biasa memberi pujian di atas setiap kejayaan yang dicapai oleh anak supaya mereka lebih memotivasi dan bersemangat untuk meningkatkan lagi pencapaian mereka dalam suatu perkara. Selain memberi pujian, mereka juga mestilah sentiasa memberi kata-kata semangat dan bermanfaat kepada anak-anak mereka supaya minda anak mereka sentiasa terangsang untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Dan sekali adalah bagi penerapan. Sebagai rakan, mereka mestilah sentiasa menunjukkan contoh yang baik dan positif supaya perbuatan mereka dapat dipengaruhi oleh mereka. Bukan saja menunjukkan sikap yang baik, dalam mereka mestilah berusaha mengajak rakannya itu ke arah yang lebih baik. Seperti contoh, jika mereka melihat kawannya itu malas dalam belajar, tindakan yang perlu diambil adalah mengajak rakan tersebut untuk belajar bersama-sama dan memberi tunjuk ajar kepada mereka jika ada perkara mereka kurang faham dalam pembelajaran tersebut. Perkara ini secara tidak dapat mengubah motivasi pelajar itu dari seorang yang malas kepada seorang yang rajin belajar kerana mempunyai dorongan daripada rakan tersebut. Kesimpulannya, motivasi merupakan peranan yang penting yang patut ada di dalam diri seseorang, sama ada daripada kalangan pelajar ataupun guru. Jika kita lihat dari kalangan pelajar dan guru, haruslah mempunyai motivasi yang sepatutnya ada di dalam diri mereka untuk mencapai kejayaan. Semua pelajar haruslah mempunyai motivasi ataupun semangat. Motivasi juga boleh dikenali ataupun ditakrifkan juga sebagai semangat. Kita telah dilanda COVID sejak 3 tahun yang lepas. Kita boleh lihat banyak daripada kalangan pelajar dan guru banyak kehilangan motivasi yang ada di dalam diri mereka. Setiap guru dan pelajar haruslah mempunyai semangat dan kuat untuk mencapai target. Daripada kalangan pelajar, haruslah mempunyai sasaran yang ingin dicapai untuk mencapai kejayaan, dan guru pula haruslah mempunyai motivasi yang ada di dalam diri mereka untuk mendidik dan generasi yang akan datang untuk membentuk bangsa yang berjaya.